الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا عدوان إلا على الظالمين. فإن الأصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وخير الأمور أوساطها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Segala puji buat junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana dengan limpah kurnia Allah Subhanahu wa Ta'ala, rahmatnya Allah, diberi kesempatan kepada kita untuk mencari bekalan yang kita nak bawa apabila bertemu dengan Allah nanti. Kalau kita ikutkan dengan umur, dengan masa yang ada, mustahil kita dapat masuk ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, kerana umur kita, umat Nabi Muhammad ni adalah singkat saja banding umat-umat yang terdahulu. Tetapi kita ini adalah umat Nabi akhir zaman, dan Nabi SAW minta dengan Allah Ta'ala, tidak, umat lain tidak akan masuk surga melainkan umat Nabi Muhammad dahulu yang masuk ke dalam surga, walaupun kita ini umat akhir zaman. Syukur kita kepada Allah, terima kasih kita kepada Nabi SAW. Cuma kadang-kadang setengah masjid saya pergi, ada juga time sembahyang ramai. Bila kuliah sikit. Bila sembahyang ramai. Kesilapan pemahaman. Sepatutnya kita amal ibadah dengan kita ada ilmu, bukan sekadar kita ikut-ikut. Dan pernah disebut ketika Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dia tertidur, tapi anak murid dia sembahyang malam. Tapi syaitan tadi dia tak kacau anak murid dia yang sedang sembahyang. Dia kacau Syekh Qadir Al-Jailani supaya jangan sedar. Kenapa dia kacau? Takut dia sedar nanti dia tegur kesalahan anak muridnya yang baca ayat ketika sembahyang malam. Maknanya pakihul wahidun akhau min syaitan min alfi abid, kata ulama. Pakih satu perkara dalam masalah hukum berkaitan dengan ilmu-ilmu Islam itu lebih ditakuti seorang yang pakih ini daripada 1000 ahli ibadah. Dan kalau kita tengok ahli ibadah di zaman Nabi Allah Musa alaihissalam, kita tengok Nabi Musa ni Nabi, tetapi ketika nak memasuki kota Baitul Maqdis, Allah Ta'ala sesatkan. Maknanya tak boleh keluar daripada satu tempat namanya Tih.
Bukan pokok teh, tapi teh. Kenapa doa seorang Nabi, seorang ahli ibadah yang doanya diterima oleh Allah, namanya Bal'am bin Ba'urah. Kerana dia minta supaya Allah Ta'ala tak bagi Nabi Musa ini masuk ke Baitul Maqdis, sesak 40 hari 40 malam. Tapi umat Nabi dulu dia buat satu tindakan begitu, terus ketika itu juga malaikat tarik lidahnya terjelit, mati dalam keadaan menghinakan. Maknanya kita kena cari ilmu pengetahuan. Kita kena tahu yang mana rukun, yang mana fardu, yang mana sunnah, yang mana aulawiyah, mana yang perlu diutamakan. Itulah sikit sebanyak mana kita ingat memperingati. Saya ni maknanya bukanlah kata pandai sangat tau, tapi saya tak pandai. Sekadar apa yang ilmu yang ada pada saya saja kita sampaikan, dan tambah juga ilmu pada saya. Bukan maknanya bagi tahu orang diri sendiri, tidak. Dan ingat, walaupun satu ayat dalam surah Al-Baqarah Allah Ta'ala sebut, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Adakah kamu suruh orang buat baik, diri sendiri lupa? Jangan. Kita suruh diri sendiri kita mulakan buat baik. Maknanya itu kita ulama Bani Israel. Dia suruh orang tapi dia tak buat. Okeylah, kita masuk kepada pengajian kita tentang beriman dengan kitab yang dihurai oleh Tuan Syekh kitab ini secara detail, secara tafsir. Muka surat 179. Kami daripada atas. Sehubungan dengan ini, satu kenyataan dan bukti yang jelas bahawa kitab Taurat yang ada pada hari ini sudah berubah dari kitab Taurat yang asal. Yang ada ni tak ada yang kata masih ada, tapi dia simpan, dia hormat, dia tidak baca. Dan tuan-tuan, untuk makluman, kecuali agama Islam saja yang nak kita semua ni mendalami ilmu agama, pengetahuan. Kristian, Buddha, Yahudi, apalagi agama yang ada, dia kalau boleh, kamu tak boleh belajar banyak, tanya padri. Tanya padri. Dan ini diperakui oleh seorang yang asalnya padri, namanya Sir Anthony John, tak silap saya, ataupun nama Islamnya Haji Ayub. Pernah keluar dulu kan, kembali iman, pernah keluar. Dia asalnya padri. Tapi itulah, dia kata dalam agama Kristian, dia kata nak, kalau boleh penganut dia jangan belajar banyak, apa-apa tanya padri. Kenapa dia kata? Kerana dalam agama dia sendiri pun, macam bila buat gini, masukkan duit, nanti tak ada bayaran. Dan dia kata ketika dia jadi padri dulu, padri ni dia ada jubah, dia poketnya besar. Apabila dia berjalan di kuburan, orang akan panggil, suruh doakan. Dia buat gitu, dosa apa semua kan, masukkan duit. Bukan sikit, dia kata paling kurang 3,000 masuk. Itu saja. Berbeza dengan agama kita, dia nak kita tahu dengan agama. Pasal itu dalam ilmu Islam ini kita belajar boleh dibahas, boleh ditanya, boleh dipersoalkan, kan? Bukan maknanya jangan kau tanya, tak. Kena tanya. Maknanya kalau saya tak boleh jawab, saya akan tanya orang lain, saya akan cari dalam kitab-kitab. Okay. Itu makna ilmu Islam. Boleh kita nampak agama Islam itu sendiri. Maknanya kitab ini berubah. Kenapa kita kata berada pada orang Yahudi dan Nasrani? Kerana Nabi Musa dan Nabi Isa semuanya diutuskan dari kalangan Bani Israel, kaum dia. Ialah bahawa kitab Taurat yang ada di tangan orang Nasrani sekarang adalah jauh bezanya dengan kitab Taurat yang ada di tangan orang Yahudi hari ini. Kerana Al-Quran telah menyatakan didapati satu golongan dari kalangan orang-orang Yahudi itu telah mengubah dan memutar belitkan, menukarkan maksud kitab Taurat itu sendiri. Al-Quran boleh,
Al-Quran tak boleh. Kenapa tak boleh? Allah Ta'ala dah janji. Ayat yang saya baca semalam maknanya, Auzubillahi minasyaitonirrajim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sungguhnya kami, yakni Allah, menurunkan peringatan, yakni Al-Quran, dan kami Allah akan menjaga. Pasal itu bukan tak ada usaha. Ada usaha. Kita jangan ingat orientalis ni tak tahu tentang Islam. Dia tahu mendalam ilmu dia tentang Islam sampai tahap PhD, tapi dia tak beriman kepada Allah Ta'ala. Kalau nak masuk Islam, dia sendiri boleh. Kadang-kadang walaupun dia tidak Islam, dia buat amal ibadah, sembahyang macam kita. Kenapa? Untuk ketenangan jiwa saja. Pasal dia tahu tak ada cara lain. Pasal dia kaji Quran, tapi dia tidak beriman kepada dia. Allah Ta'ala sebut, ala bi zikrillah tatma'innal qulub. Ingatlah bahawasanya hanya ingat kepada Allah boleh tenteram hati kamu. Ingat Allah, tenteram. Cuba kita kalau kadang-kadang anak nak duit, yang ni isteri nak beli tu apa, semua barang rumah tak cukup. Cuba kita duduk Allah, kita tu rasa tenang, ingat pada Allah yang memberi rezeki. Firman Allah Azza wa Jalla, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afatatma'una an yu'minu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah summa yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Shadaqallahul azim. Suratul Baqarah ayat 75. Maksudnya afatatma'una an yu'minu lakum, maka bolehkah kamu menaruh harapan bahawa mereka, yang di golongan Yahudi, ayyuminu lakum, beriman kepada seruan Islam, beriman kepada kamu. Ada dia kata ni tak apa, supaya dia tengok, Yahudi tengok macam mana kita di Malaysia ni hidup aman damai, rukun damai, dia pelbagai bangsa, tak payah. Kerana dia ni, Yahudi ni, dia ahli kitab. Dia kenal Nabi, kitab dia pun dia ubah. Allah Ta'ala bagi tahu, wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah. Padahal sesungguhnya telah ada satu puak golongan bijak pandai dari kalangan mereka mendengar kalam Allah, yakni kitab Taurat. Kitab Taurat dia tahu sudah. Taurat, Injil, semua terang-terang tentang Islam, tentang Nabi Muhammad. Tapi dia wanasu hazam mimma zukur, dia padamkan, dia tukar dengan yang lain. Ini yang summa yuharribunahu, kemudian mereka mengubah dan memutarbelikkan, mutarbelikkan min ba'dihi, selepas daripada itu, selepas mereka memahami, sesudah mereka memahaminya, ma'aqalu wa hum ya'lamun, sedangkan mereka mengetahui perbuatan itu salah. Dia tahu salah. Dan kalau kita belajar tentang ulama Bani Israel, pendeta Bani Israel ni, pendeta Yahudi ni, dia tahu, dia bagi tahu, aku sekarang ni maknanya Rasul akhir zaman dah ada, tapi aku tak nak ikut. Dia kata, kenapa tak nak ikut? Bukan dari bahasa kita. Kamu macam mana? Kami maknanya kalau tuan setuju tak nak ikut, kami pun tak nak ikut juga. Itu dia. Itu berbeza. Maknanya agama lain berbeza. Maknanya kalau seseorang itu mendalami kitab dia pun, dia akan tengok pencanggahan itu, menyebabkan keraguan kepada apa yang mereka pegang sekarang. Firman Allah Ta'ala tersebut jelas menunjukkan bahawa kitab Taurat yang kini ada di tangan orang-orang Yahudi telah tidak seluruhnya benar. Banyak dia ubah sudah.
malah hanya sebahagiannya sahaja yang didapati benar, sikit saja yang benar, banyak yang sudah diselewengkan. Tuan Syekh dibawa lagi dalil firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, minal ladzina hadu yuharrifuna al-kalima an mawadhi'i. Sadaqallahul azim, surah An-Nisa ayat 46. Minal ladzina hadu, maksud di antara orang-orang Yahudi ada yang mengubah, menukar ganti. Yuharrifuna al-kalima an mawadhi'i, menukar ganti apa? Menukar ganti kalam Allah, isi kandungan kitab Taurat itu sendiri dari tempatnya dan maksudnya yang sebenar. Macam itulah dia ubah. Yang saya sebut, Inna Allah khalaqa Adam bi surati. Allah Ta'ala mencipta Adam dengan bentuknya. Dia kata bentuk Allah, rupa Allah. Sedangkan Allah Ta'ala cipta Adam dengan bentuk Adam, rupa Adam. Pasal dia kata dia bangsa pilihan. Kenapa bangsa pilihan? Ketika sesat di teh tadi, makanan tak ada di tengah-tengah padang pasir, Allah Ta'ala turun ma'idatan minas sama', hidangan daripada langit. Bangsa lain tidak, dia kata. Pasal itu dia istimewa, dia pegang. Dia kata dia bangsa istimewa, pilihan Tuhan, boleh makan makanan yang Allah Ta'ala beri. Tapi bila dia masuk Baitul Maqdis, apa? Di antaranya dilarang makan apa? Bawang. Antaranya kan ada tu hintotun, masuk dengan menunduk diri. Hintotun dia sebut, minta makanan. Itu bahasa. Ini perihal orang-orang yang Yahudi, perihal kitab Taurat. Kitab Taurat ada persoalan, tak ada kitab Injil. Sebenarnya pengajian ini dia pengajian dipanggil perbandingan agama ataupun millah, mihal wa nihal, millah wa nihlah. Millah ni maknanya agama samawi, millah ta Ibrahim hanifan. Nihal agama yang bukan samawi. Mana agama samawi? Islam, yang kita kata dia agama samawi tiga yang masih dikira sebagai samawi. Kenapa samawi? Kerana adanya kitab, tapi kita tak boleh pegang. Allah Ta'ala utuskan Nabi Musa untuk bawa agama Yahudi salah, tak boleh pegang itu salah kalau kita pegang etikot sedemikian. Sama juga kita tidak kata Nabi Isa bawa Allah Ta'ala untuk bawa agama Muslim, tidak. Tetapi mereka ini diutuskan kitab. Oleh sebab itu kita kelompokkan pembelajaran makna ini agama samawi. Pasal itu maknanya boleh kahwin dengan ahli kitab, tapi ada syarat dia lah. Tapi bukan orang Kristian di tempat kita, tidak. Yang sebelum datang Islam dia berpegang dengan agama Kristian atau agama Yahudi tempat. Tempat kita tak boleh. Dia tak kira sebagai ahli kitab, kerana sebelum kedatangan Islam dia agama lain. Mungkin tak ada agama, dan ada sebut di Nusantara ini agama Hindu, katakan. Tak boleh dikira sebagai ahli kitab. Ulama kata ahli kitab ini ada di Timur Tengah, Mesir, Jordan, Syria, Lebanon dan juga Palestin, demikian juga dengan Vatican City. Itu disebut sebagai ahli kitab yang diasal. Tapi ada syarat dia. Bukan maknanya mudah asal kitab, dia ada syarat-syarat dia. Ada, saya tidak nak kupas lah, berkenaan itu panjang. Okey, kitab Injil. Kitab Injil, dalam kitab Injil yang asal memuatkan keterangan-keterangan yang benar dan nyata. Dalam kitab Injil yang asal, Bible yang asal, dalamnya disebutkan perintah-perintah Allah menyuruh umat manusia mentauhidkannya
dan melarang mereka itu menyekutukannya dengan sesuatu benda itu. Kandungan kitab Injil yang asal, tak boleh syirik kepada Allah, tak boleh menyekutukan sesuatu dengan Allah Ta'ala. Tapi kalau buka lain cerita kan. Dan ini perbezaan kita tengok. Kalau di Mesir, dia Bible dia dalam bahasa Arab. Bahasa Arab. Di sebelah Eropah dalam bahasa Latin, bahasa Inggeris. Di Indonesia dalam bahasa Melayu Indonesia. Tengok. Tidak ada. Berbeza dengan Islam, pergilah di mana pun, baca Quran semuanya dalam bahasa Arab lahjah Quraisy. Mana pun kita pergi, itu berbeza. Itu dah, kalau kita berbahas sudah kalah sudah. Atau dengan makhluk-makhluk yang lain. Tak boleh menyekutukan Allah dengan makhluk yang lain dalam kitab Injil. Di dalam kitab Injil yang asal juga didapati keterangan atau dibangkitkan dan diutuskan seorang Nabi, dan Rasul yang dimaksudkan ialah Nabi Muhammad SAW. Isa bin Maryam mubasyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Maknanya dia ni makna seorang Nabi Isa bin Maryam membenarkan adanya kitab Injil dan membenarkan Rasul penyudah segala Nabi ini namanya Ahmad, Muhammad. Disebut di dalam kitab dia. Cuma kalau kita belajar adalah disebut maknanya seorang yang akan muncul, maknanya sehingga kan dia kata dalam teks maknanya Isa ini hanya layak bawa sepatu saja disebut. Tapi dia kata itu bukan Isa, ini Paul. Paul ini dikira sebagai kita kata Rasul lah. Kalau dalam apa nama, dalam Bible dia kahwin dia maknanya dan dibunuh. Dan tak sebut itu sebagai Rasul akhir zamannya. Kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Allah Isa AS adalah sama dengan kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa AS. Sama apa? Iaitu kedua-dua kitab suci ini, kitab tersebut adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi petunjuk dan cahaya penerangan bagi manusia. Sebenarnya kalau dia ikut betul-betul kitab Taurat, betul-betul kitab Injil, tak ada masalah. Bila datang Nabi, dia terus beriman. Ini bukti dia orang tahu. Dan ketika Nabi SAW ikut pakciknya berniaga di Syam, seorang padri, kita kata rahib, dia sebut nama Buhairah. Dia bagi tahu kepada pakciknya, jagalah elok-elok anak buah ni, anak saudara kamu ni, kau jaga elok-elok, kerana dia Rasul akhir zaman. Demikian juga Abu Talib pun tahu sudah, tapi kenapa tak beriman? Kerana dia golongan bangsawan. Takut, dia kata. Dan ketika dia nak meninggal, datangnya Abu Lahab, Abu Jahal, kamu nak ikut budak ni? Itu dia tahu kebenarannya. Tapi akhirnya dia mati dengan tidak melafazkan kalimah syahadat. Ini pakcik Nabi yang banyak membantu Nabi. Dan kitab Injil itu juga sama halnya dengan kitab Taurat, iaitu telah diubah berbagai-bagai perubahan. Dan penggantinya yang dilakukan, diubah dan tukar ganti, yang dilakukan oleh tangan-tangan manusia, oleh
ahli bijak pandai mereka, dia ubah. Dia tak mau ikut. Kalau tak ubah, dia akan ikut Islam. Itu dia. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa minal ladzina qalu inna nasara akhadna mitsaqahum fanasu hazzam mimma dzukkiru bih wa aghrayna bainahumul adawata wal baghdha'a ila yaumil qiyamah wa sawfa yunabbi'uhum bima kanu yasna'un. Ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'fu an katsir qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Shadaqallahul azim. Suratul Maidah ayat 14 hingga ayat ke-15. Maksudnya wa minal ladzina qala, dan di antara orang-orang itu yang berkata, qalu inna nasara, mereka berkata bahawa kami ini ialah orang-orang Nasara, orang-orang Nasrani, orang-orang Kristian. Akhazna mitsaqahum, kami juga telah mengambil perjanjian setia mereka, perjanjian taat kepada Allah, beriman kepada Allah. Fanasu hazzam mimma dzukkiru bih, maka mereka juga telah melupakan, meninggalkan sebahagian dari apa yang diperingatkan mereka dengannya. Fa'aghrayna bainahumul adawata wal baghdha'a ila yaumil qiyamah, lalu kami tanamkan perasaan permusuhan dan kebencian di antara mereka. Ini sebab ubah apa yang Allah Ta'ala tetapkan. Sama tengok dalam peperangan Soviet Union dan Mujahidin Afghanistan pada peringkat setelah habis juta mati kan, Allah Ta'ala beri kemenangan dengan kelengkapan senjata pun tidak banyak sudah. Allah Ta'ala beri kemenangan. Tetapi apabila menang, bergaduh, bertelagah, dan apabila diserang oleh mereka kan, akhirnya dengan mudah saja dikalahkan. Wa intabshalu wa tazhabu rihakum, jika kamu bertelagah, hilang kekuatan kamu. Kekuatan kamu bukan kerana kamu kuat, Allah Ta'ala memperkuatkan kamu. Itu dia kan. Sampai ke hari kiamat, maknanya perseteruan, permusuhan di antara Yahudi dan Nasrani ila yaumil qiyamah, sehingga hari kiamat Allah Ta'ala kata. Wa sawfa yunabbi'uhumullah, dan Allah akan memberitahu mereka. Wa sawfa yunabbi'uhumullah bima kanu yasna'un, Allah Ta'ala akan memberitahu mereka dengan apa yang telah mereka kerjakan. Ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna, wahai ahli kitab, sesungguhnya telah datang kepada kamu rasul kami, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala beritahu dalam Quran, yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab, dengan menerangkan kepada kamu banyak dari keterangan-keterangan dan hukum-hukum yang telah kamu sembunyikan dari kitab suci. Banyak perkara itu kamu hilangkan, kamu tukar ganti dalam kitab Taurat kamu, kitab Injil kamu. Wa ya'fu an katsir, dan dia yakni Allah memaafkan kamu dengan tidak mendedahkan banyak perkara yang kamu sembunyikan. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin,
Sesungguhnya telah datang kepada kamu cahaya kebenaran, yakni kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, utusan dari Allah, dan sebuah kitab mubin, yakni Al-Quran yang jelas nyata keterangan. Dan kita tahu bahawa kitab Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ini adalah Rasul Ummi yang tak tahu tulis dan tak tahu membaca. Satu perkara kan. Dan cerita yang dibawa ini, masyarakat Arab yang hebat dengan pujangganya, yang hebat dengan qasidah-qasidah, yang hebat dengan syair-syair ini tak boleh menandingi. Cerita ini dia orang tak cerita pun. Dan kalau kita belajar orientalis, dia sebut bahawa Quran ini diambil daripada konon apa nama Rum, diambil daripada Rum, kata. Dia kata. Sedangkan apa yang diceritakan berlainan, tidak sama dengan. Dan Nabi SAW tidak pernah pun belajar, tak pernah belajar. Itu maknanya menunjukkan Al-Quran ini mukjizat dan mengalahkan syair-syair, qasidah-qasidah masyarakat Arab. Sastrawan Arab kalah dengan Quran itu sendiri, kan? Boleh kita pergi pada kitab Zabur. Dia akan mengicikan lagi kepada perkataan. Kitab Zabur, kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam hanya memuatkan fatwa-fatwa dan nasihat-nasihat, dan juga peringatan-peringatan yang mesti dijalankan oleh semua umat. Kitab Zabur tidak memuatkan syariat Allah dan hukum-hukum agama. Tidak ada dalam kitab Zabur. Kerana Nabi Allah Daud alaihissalam hanya diperintahkan oleh Allah Ta'ala mengikut syariat yang diberikan kepada Nabi Musa alaihissalam yang terdahulu daripadanya. Kerana dia ikut syariat Nabi Musa alaihissalam. Dan sebagaimana saya sebut bahawa Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul terdahulu ada kalanya mereka di sezaman, tetapi mereka tidak boleh kembangkan kecuali hanya kelompok mereka, kaum mereka saja, kawasan tempat mereka saja. Bukan bersifat universal, bukan bersifat sejagat. Berbeza dengan syariat Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Justru itu kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Allah Daud alaihissalam bukanlah merupakan kitab yang mengandungi syariat ilahi. Tidak ada, kerana tidak disebutkan dalamnya perkara-perkara yang berkaitan dengan syariat tersebut, dan tidak pula tercatat dalamnya hukum-hukum agama yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada dalam kitab Zabur, kerana dia ikut syariat Nabi Musa alaihissalam. Itu kita dia bahas pula berkenaan dengan kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran adalah kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, dan kitab yang terakhir turun kepada Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul yang membawa kebenaran dan mengesahkan kitab-kitab yang terdahulu turun daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan 'alaihi. Shadaqallahul azim. Suratul Maidah ayat 48. Maksudnya wa anzalna ilaikal kitaba bil haqq, dan kami, yakni Allah, turunkan kepadamu wahai Muhammad Alkitab, yakni kitab Al-Quran, bil haqq, dengan membawa kebenaran, musaddiqan lima baina yadayhi, untuk mengesahkan benarnya
kitab-kitab suci, yadai minal kitab wa muhaiminan alaih, kitab-kitab suci yang telah ada di hadapannya yang sebelum daripada Quran, dan untuk memelihara serta mengawasinya. Kitab Quran Allah Ta'ala turunkan dan Allah Ta'ala yang jaga dia. Kalau kita dalami Quran itu sendiri, dia hubungan begitu kuat di antara ayat dengan ayat, surah dengan surah. Perkataan yang disebut sama banyak, Nur, Az-Zulumat sama banyak dalam Quran. Itu kalau orang kata Nabi buat sendiri. Kalau kita ambil mana-mana novel, kan, tak boleh dia nak buat dalam karangan dia sama banyak. Contohnya kegelapan dengan kegelapan dan terang, dia tak boleh sebut banyak. Ini mana mizan